dia. Jadi orang jadi seronok. Jadi orang tak terasa, orang tak rasa kecil hati, orang tak terasa seumpama mengata, mengata seseorang. Tetapi suatu peringatan bersama. Ini kelebihan yang ada pada Murabi Agong kita yang telah pergi meninggalkan Allah. kita semua pada hari ini. Allahu Akbar. Saya percaya seluruh Allah. negara, seluruh negara, bahkan makhluk di Al-Fatihah. langit, makhluk seluruhnya merasa sangat kehilangan Alhamdulillah. murabi kita yang banyak menyumbang ilmunya, berjasanya kepada kita. Dan sudah Ya. tentulah tidak ada perkara yang kita rasa suatu yang menyeronokkan, melainkan inilah yang katakan kesan daripada dakwah yang nampak very simple, yang nampak simple tetapi dia menusuk ke dalam jiwa kita, dalam hati kita. Bahkan watak yang ada pada Ustaz Datuk Ismail Kamus pun kita nampak tidak sedikit pun melambangkan seorang yang ego, yang sombong, yang takabur, yang angkuh dengan ilmunya. Siapa-siapa saja, baik kalau kita telefon dan berjumpa dengan Datuk, tanyalah soalan-soalan. Yang pengalaman saya sendirilah, yang banyak buat rujukan dengan Ustaz Datuk Ismail Kamus. Bila mana kita merujuk padanya, sama ada berjumpa, saya ingat lagi di kedai apa dia Pak Mus juga, di kedai restoran Jahit, selalu di situ saya menyaksikan memang Pak Mus dengan Ustaz Ismail Kamus ni, Masya Allah. Biasa kita salam Ustaz Datuk Ismail Kamus ni, salam cium tangan setakat tu Allah. je Pak Mus. Tapi Pak Mus punya amalan, saya menyaksikan, wallahi, nak sebutnya, memang bila Pak Mus berjumpa dengan Ustaz Datuk Ismail Kamus ni, bukan setakat cium tangan, dengan Allah. pipi dicium, dengan dahi dicium, dengan semua
orang yang tak merungut. Dia jenis orang yang penyabar walaupun macam-macam Ustaz, dugaan ujian satu lagi anak bila kepada dia Allah beri. Ya Pak Mus. Ustaz, ni Ustaz pernah tak sepanjang Ustaz kenal dia, Ustaz pernah tengok dia menguap tak? Betul. Tak ada, tak nampak. Ustaz pernah tak tengok dia menguap? Iyalah. Tak pernah menguap. Saya sepanjang saya jumpa dia, saya nak tengok dia menguap. Kan? Dia tak pernah menguap Ustaz. Dia tak pernah menguap. Ya. Betul. Allahu Akbar. Tu yang sahabat ada cerita yang pernah bersama satu bilik dengan Ustaz Datuk Ismail Kamus pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi Datuk Ismail Kamus dah bangun berqiyamul lail. Sehingga dia kata Datuk pun kejutkan dia. Dia rasa malu pula satu bilik dengan Ustaz Ismail Kamus tapi tak bangun lagi. Ustaz dah bangun dah pukul 4 pagi. Itu amalan. Katanya itulah antara yang diajar untuk gurunya Ustaz Datuk Harundin almarhum dulu. Inilah Ustaz Nasuki dan juga tuan-tuan sekalian, maknanya kita lihat ciri yang ada pada seorang pendakwah, seorang yang ada pada ulama, itu sifat yang disebut sifat penyabar di antaranya, sifat penyabar yang cukup kuat. Kemudian dengan amalan-amalan untuk memberi kekuatan pada spiritual, ini yang ada pada Ustaz Ismail Kamus. Betul Ustaz, saya saksi dia itu punya Ustaz. amalan tu Allah, zikir, dan dia pun memang selalu tak lokit lah, tak kedekut nak mengajar pada anak murid dia. Bila berjumpa amal ni, lepas asar, lepas subuh Ustaz, ni zikir, ini wirid, amalkan. Ini untuk murah rezeki, amalkan tiap-tiap malam. Di saat kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, Datuk sentiasa memberi galakan supaya jangan mudah putus asa. Amalkan, ini amalan zikir, ini amalan wirid. Bangun malam, dan begitu juga selepas subuh, selepas asar. Dan begitu jugalah dia sentiasa menasihati kita, ya Pak Mus, dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain. Jangan kita sentiasa, jangan dalam keadaan kita berputus asa, tetapi berusahalah ikhtiar. Sebab sesungguhnya inilah yang disebut amalan orang-orang yang dikatakan bakal berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang sentiasa ada penyabarnya, kemudian mereka yang sentiasa berhati baik dengan orang lain, tidak ada rasa dendam iri hati. Ustaz Ismail Kamus ni, orang buat dia macam-macam Pak Mus. Macam-macam orang anaya dia. Dia tak pernah bersangka buruk Ustaz. Ya. Tapi dia tak pernah balas Pak Mus. Tuan-tuan sekalian, dia tak pernah rasa nak membalas dendam apa, tak ada, biarlah. Itu cara dia. Kan? Orang duduk depan dia Ustaz. Contohnya, Ustaz. Semua orang tahu tu musuh dia duduk depan dia. Ya, betul. Ya Ustaz, terus. Contoh yang orang buat aniaya dia pada dia apa dia? Di antara contohnya. Adalah dekat, kita tak boleh sebutlah syarikat apa, tapi pernah apa dia syarikat yang dah dia banner syarikat tersebut, tapi akhirnya syarikat tersebut katanya nak menyaman Ustaz Ismail Kamus sampai peringkat macam tu tuan-tuan. Tapi Ustaz Ismail Kamus ni, dia tak heran pun, dia tak peduli, tak apalah. Dia nak sama-samalah. Dia kata Ana ni yang bangunkan, developkan, yang buat company, yang syarikat. Tiba-tiba sampai Ana pun, ingat lagi kata Ustaz Ismail Kamus, sampai Ana pun dia nak saman. Macam-macam. Ada perniagaan yang beras dan sebagainya. Ada orang, ialah nak share bisnes dan sebagainya. Orang anaya dia. Tapi dia tak ada pun menyimpan walaupun sekelumit rasa dendam pada orang. Biarlah orang kaya tetapi tengok. Yang setahu saya lah, yang saya bersama dengan Ustaz Ismail Kamus, sama dengan produk minyak Raina Shifa. Yang dah hampir 10 tahun saya dengan Ustaz Datuk Ismail Kamus. Minyak Raina Shifa, minyak wangi yang terapi daripada Dubai. Yang saya tahu memang Datuk Ismail Kamus ni bukan orang yang jenis nak menyimpan duit. Sifat Ustaz Ismail Kamus ni, dia dapat duit, dia selalu memurah. Ini yang dikatakan yadul ulya khairum yadus sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Amalan Ustaz Ismail Kamus ni, dia suka mengalirkan duit dia macam air sungai tuan-tuan. Ada duit dia akan infak, ada duit dia akan sedekah, ada duit akan jariah. Dan dia seronok nak berbelanja. Bila kita dah rapat dengan dia, biasalah dia kata, hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu, Ana yang bayar. Ana nak bayar hari Rabu. Yang tu. Kalau anta nak bayar, anta bayar hari lain. Itu contohlah di antara yang humor jenaka lawak Ustaz Ismail Kamus. Dia suka nak berbelanja. Makan ni memang Ustaz Ismail Kamus tak kedekut. Pak Mus pun begitu juga. Yang pernah saya dengan Ustaz Ismail Kamus, Pak Mus jamu udang Perancis, Pak Mus. Harga beribu ringgit tu. Udang, nama udang Perancis. Allahu Akbar. Dengan daging yang ribuan harganya. Itu. Tapi itulah, Pak Mus dah belajar banyak dengan Ustaz Ismail Kamus. Bila kita cakap dengan dia Ustaz. Ya. Ustaz tahu apa dia cakap. Ya. Ustaz pernah dengar tak apa dia cakap. Kadang-kadang dia tanya, Ustaz pergi. Tak apa. Hari ni hari kau.
Besok hari ni hari aku, esok hari kau. Ya. Lepas tu bila besok dia datang, esok akan kata esok. Esok kau bayar. Hari ni Ana bayar. Ya. Betul. Lepas tu bila kita cakap banyak, dia cakap apa Ustaz? Duit Ana, suka hati Ana. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Lagi satu Pak Mus, bila rakan-rakan yang tak tahu, ikut, Ustaz. yang ikut Bila kita bersama cakap dengan mungkin Ustaz orang kata kita Semai tak sub Raji. yang selalu ikut Semai Kamus, Ustaz Datuk Semai Kamus berceramah di merata seluruh negara. Biasanya inilah antara akhlak Ustaz Semai Kamus. Dia tak akan tinggalkan rakan-rakan yang bersama mengikut yang follow Ustaz Semai Kamus. Mesti waktu makan dia akan ajak. Walaupun driver, walaupun yang teman dia, walaupun yang duduk di belakang, dia akan ajak kesemuanya untuk makan sekali. Dia tak nak dia diasing-asingkan. Itu antara akhlak Ustaz Semai Kamus. Itu yang saya akui. Dia tak ada kasta. Ya, betul. Itu antara amalan. Kan? Semenjak kita bersahabat dengan dia tu, macam mana sekalipun orang buat pada dia, tak pernah kita jumpa masa dia nak marah. Dan Ana perhati dalam dakwah dia lah, terutamanya dakwah. Dalam dakwah Datuk Ismail Kamus ni, dialah di antara orang yang pertama yang telah menjadikan dakwah ni rasa ceria. Saya tengok sebelum daripada ni orang berdakwah semua dalam keadaan yang serius. Tak ada lawak-lawak dalam dakwah di kalangan di Malaysia kita ni. Orang yang pertama yang menjadikan orang dengar ceramah-ceramah agama serasa seronok, santai. Ceramah agama yang terkesan pada hati seorang ni. Allah yarham ni di antara orang yang pandai mencuik hati-hati manusia. Banyak kan? Dia cuik hati kita ni. Saya semenjak daripada kecil lagi lah. Waktu mana saya kecil dahulu saya dengar kuliah. Saya sentiasa mengimpikan seronoknya dengar kuliah orang yang sealim ini. Kita dengar bagaimana dia bercerita, bagaimana dia menerangkan dalam bentuk yang mudah, simple je dia cerita pada kita. Kemudian dalam masa yang sama kalau dia cerita saja tentang ajaran agama ni, cepat kita nak faham pada diri kita. Ini kehebatan yang ada padanya. Bila saya balik daripada Mesir, di antara perkara yang saya dapati tawaduknya dia ialah dia ni antaranya dia ada ilmu perubatan Islam. Ilmu perubatan Islam ni, tawaduk dia belajar dengan semua orang yang tahu tentang perubatan Islam, dia akan pergi belajar. Walaupun dia ni dah ada ilmu, tawaduk dipanggil demikian. Dia ada ilmu dah, dia pergi belajar dengan Allah yarham Ustaz Ismail Mahmud di Kuang sebelum daripada ni. Ya, betul. Ustaz Ismail Mahmud ni di antara orang yang terlibat dengan perubatan Islam. Kemudian dia belajar, dia pergi tanya dengan Tuan Guru Dr. Harun Din. Datuk Ismail Kamus ni, dia belajar walaupun dia dah mengajar orang, tapi tawaduk dia tu, dia sanggup merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu. Lepas tu dia catat untuk diri dia dan dia ajar pada orang lain. Banyak ilmu-ilmu yang saya sendiri beberapa kali dia telefon dalam personal telefon panggilan yang ni, dia tanya, Ustaz, kalau berlaku macam ni kita nak buat macam mana? Kalau kita buat macam ni, dia tanya, kita jadi terkejut. Allahu Akbar, orang yang sealim ini tanya soalan pada kita untuk kita memberi satu jawapan. Tengok tawaduk, orang panggil demikian. Walaupun dia tu kita menumpang ilmu dengan dia, kita menumpang banyak sangat ilmu daripada dia, tapi dia ni dalam bentuk santai, dalam bentuk mudah, dalam bentuk yang Allah jadikan, bila dia mudahkan setiap urusan dengan orang, maka Allah akan permudahkan dia saat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Allah jadikan kemudahan yang besar pada diri dia. InsyaAllah. Ini kita doa demikianlah dalam hidup kita. Pak Mus, boleh Pak Mus tolong cerita saat-saat akhir sedikit. Saat-saat akhir Pak Mus dengan Allah yarham ni macam mana? Yang terakhir ini. Bila panggilan terakhir 20 hari bulan Ustaz. 20 hari bulan 4. Itulah saat akhir anak kan dia. Itulah saat akhir anak dia telefon anak tak jawab. Patut anak return call kat dia. Kan? Ustaz telefon dia. Kenapa Ustaz? Saja dia kata, saja nak telefon. Tak. Selalu dia telefon ajak anak makan Ustaz. Siapa saya nak ke sana, saya nak ke sini kan. Sebab saya suka bawa dia. 20 hari bulan 4 dia telefon saya. Itulah. Saya tak perasan lagi. Dia pesan saya banyak kali Ustaz. Dia pesan. Ya Allah. Dia pesan kat saya.
jaga tu, jaga ni. Kalau kita cakap ni macam kita taksub kat dia Ustaz. Kan? Dia pesan kat saya tak tahu kenapa itu hari dia pesan banyak kali satu benda. Kan? Solat. Solat, jangan lupa. Solat, jangan tinggal. Solat. Dia pesan, dia tak pernah pesan saya berulang Ustaz. Kalau dia bercakap pun hanya dia bercakap, kadang-kadang cara gurau dia sindir kita. Kan? Tapi hari tu dia pesan kat saya. Lepas saya bercakap dia saya rasa 20 minit. Benda yang sama dia asyik pesan saya benda yang kau jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni. Benda-benda yang dia cakap, kan? Dulu dia pernah cakap kat kita, ni dia ulang. Jadi itulah last dia pesan kat saya, dia letak, selepas saya letak telefon, itulah yang terakhir saya letak telefon, saya pun, itulah. Saya duduk petang-petang kat rumah, kan, saya kata, tak pernah saya kata Ustaz bercakap macam ni. Di situlah Ustaz. Lepas tu saya pun layanlah saya balik kampung, tak tengok bapak saya sampailah ke hari ni, sampai yang dia nak pergi tu, saya masih dekat Kelantan ni, saya rasa Allah, kesalnya saya tak dapat jumpa dia Ustaz. Kesal sangat. Kerana saya sibuk dengan bapak saya, sibuk kan. Kita lupa benda ni. Apa yang dia pesan kat kita sebenarnya, itulah. Tapi memang Ustaz, pesanan dia tu Ustaz. Saya rasa mungkin ada 2-3 orang lagi, tak tahulah berapa ramai dia telefon, dia akan pesan benda yang sama. Itulah Ustaz. Macam kita pun, kenapa Ustaz ni? Kan? Di Facebook dan sebagainya ni, sibuk tanya apa pesanan Datuk Ismail Kamus tu kepada Pak Mus? Pesanan dia gini lah Ustaz. Yang cukup dia kata semayang. Nombor 1. Apa berlaku kat kau? Apa yang kau nak buat? Jangan tinggal solat. Itu dia pesan. Padahal benda tu biasa je Ustaz. Kan? Jangan. Itu dulu disoal. Dia kata. Kan? Bila solat kita tu kita jaga, insya-Allah semua Allah jaga. Engkau jagalah tiang agama tu. Kan? Itulah pesan dia Ustaz. Jangan sekali-kali, jangan persendakan. Janganlah. Kalau boleh buat teruslah. Kan? Pesan dia bab solat Ustaz. Solat dia tekankan sangat Ustaz. Solatlah. Lepas tu yang lain-lain tu gini-gini ni. Kan? Tapi yang tu dia asyik ulang Ustaz. Solat jangan lupa. Kau besok dia beduk, dia malaikat maut, dia kata kat dalam tu. Cara dia cakap Ustaz. Cara dia cakap tu. Cuba ambil kayu ketuk kepala tu, sakit tak sakit? Tu, muka nakir kat bawah dia ketuk kau 7 lapis. Ambil kayu ketuk kepala dia kata, kalau nak tahu sakit. Itulah Ustaz. Pesan, lepas pesan, yang tu dia pesan paling kuat, dia pesan solat. Jagalah. Itulah pesanan yang terakhir buat saya Ustaz. Allah, kalau boleh kita bincang pada perbincangan kita saat-saat sebegini, sebab malam ni merupakan malam pertama beliau Allahyarham berada di alam barzah, dan kita harap supaya dengan kata-kata yang baik, perbincangan yang baik yang kita bincang ini akan menjadikan kedudukan kuburnya di antara taman-taman syurga yang indah. Dan dalam masa yang sama juga tentulah pemergian Allahyarham ini membawa kesan dalam kehidupan setiap di kalangan kita lah. Saya sendiri, Ustaz Halimdin sendiri, Ustaz dalam kenangan hidup Ustaz dengan Allahyarham ini, Ustaz tolong sebut apa yang membawa kesan sangat Ustaz dengan Allahyarham Ustaz Ismail Kamus ini, sehingga kan bila Ustaz sanggup untuk berbuat sesuatu dalam hidup Ustaz semata-mata untuk nak rapatkan diri dengan Allahyarham ini sendiri, dan apa yang membawa pengajaran dalam hidup Ustaz untuk Ustaz cerita pada sahabat-sahabat. Sebab kita berdasar pada apa yang kita dengar sebentar tadi, dia layan kita ni macam anak-anak dia. Dia layan kita ni macam keluarga dia. Ya Ustaz. Dan dia dianggap seolah-olah kita ni seolah-olah kita ni tak selamat kalau sekiranya tak ikut syariat agama. Sehingga kan dia lahirkan kitab hidup bersyariat tersebut kan. Dia lahirkan beberapa perkara-perkara nak suruh kita ni jangan syirik pada Allah dan sebagainya. Jadi Ustaz
Tolong Ustaz cerita Ya, sikit Ustaz. benda yang terkesan Allah. Ustaz sampai di hujung-hujung perjalanan hidup Allah Yarham ini sendiri. Silakan Ustaz. Baik, setelah hampir saya kata tadi lebih daripada 20 tahun dah. Sejak mengenali Allahyarham Ustaz Ismail Kamus ni, sebenarnya memang kalau nak di-listkan, nak dikirakan terlalu banyak kenangan-kenangan yang kita kata yang tidak boleh kita nak lupakan, ya. Yang sehingga boleh saya katakan bermimpinya bertemu Ustaz Datuk Ismail Kamusnya amat selalu di dalam tidur saya. Bermimpi dengan Ustaz Ismail Kamus sampai orang kata begitulah, walaupun bukanlah hari-hari kita berjumpa, tetapi hubungan kita dengan Ustaz, bila mana Ustaz sentiasa mengambil peduli dengan kita, cakna dengan kita, dan sentiasa memberi rangsangan, memberi suatu semangat dan nasihat atas apa juga kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, membuatkan kita menganggap Ustaz Ismail Kamus ni tuan-tuan sebagai seorang ayah kita sendiri. Saya cakap wallahi demi Allah, seolah macam ayah kandung sendiri. Walaupun Ya, Ustaz. ayah kandung kita dah tak ada, Allahu tetapi Akbar. kita rasa macam kehilangan Allah, seorang ayah Ustaz. sendiri. Kita tak boleh nak lupakan. Datang dalam mimpi, Ya, Ustaz. bertemu, berjumpa dengan Ustaz Ismail Kamus. Saya ingat lagi sebelum bulan Ramadan, saya bermimpi dengan Ustaz Ismail Kamus. Dia meninggal dunia. Ini cerita yang benar, kisah yang benar. Dan dia mewasiatkan sebelum dia meninggal dunia, Ustaz Salim, dia panggil saya selalu nama Halim ya. Tak panggil Ustaz, dia panggil Halim. Lim, bila Ana ni meninggal dunia, kalau boleh imamkan solat jenazah Ana. Kalau tak boleh, Lim, mandikan jenazah. Mandikan jenazah Ana. Ini yang saya mimpi ni sebelum bulan Ramadan. Dan bila saya mimpi, saya cerita pada rakan-rakan, sahabat-sahabat, anak buah anak saudara Ustaz Ismail Kamus, ya, saudara Amin dan sebagainya. Saya kata, saya bermimpi ni lain macam mimpi kali ni. Mimpi Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia. Dan memberi wasiat kepada saya supaya jadi imam solat jenazah. Ataupun kalau tak boleh, maka mandikan jenazah saya. Jadi ini satu saya rasa, yalah, benda yang Allah SWT yang maha mengetahui. Kita anggap tadi sebagai kehadirannya dalam hidup kita ni terlalu istimewa. Nak ceritanya istimewa tu seolah macam lebih daripada bapa kandung sendiri. Kerana dia itu seorang ulama. Memang kita tahu daripada awal kehidupan Ustaz Ismail Kamus ni, hidup dia seorang murabbi, seorang pendakwa, seorang yang cukup hebat yang Ustaz Razuki dah sebut tadi, macam mana sentuhan, mencuit hati. Setiap orang yang mendengar kuliah ceramahnya maka akan terhibur dan terkesan. Dan daripada situlah kita semakin mendekati dan sampailah satu tahap kita boleh bersembang dengan Ustaz Ismail Kamus. Sebab kita selalu dengar dalam kuliah-kuliah ceramah dia, Ustaz kata apa dia, esok di dalam di negeri akhirat besok, bila seorang nak dicampak ke dalam neraka, Allah akan soal tanya balik, ya, kamu pernah tak makan sekali dengan ulama? Tak pernah. Dan kamu pernah tak salam tangan dengan ulama? Tak pernah juga. Kamu pernah tak duduk sekampung dengan ulama? Tidak. Ini ingat lagi dalam ceramah-ceramah Ustaz Ismail Kamus, selalu sering Ustaz dia menceritakan. Dan kalau sekiranya kamu tak pernah sekampung dengan Ustaz dengan para alim ulama, pernah tak kamu sayang kepada ulama? Tak pernah juga. Akhirnya kata Ustaz Ismail Kamus, ya, Allah akan tanya, pernah tak kamu sayang kepada orang yang sayang kepada ulama? Allah. Bila ini yang disebut kata-kata yang bagi kita sebagai kata hikmah yang cukup hebat. Sampai kita perlunya sayang kepada ulama ni. Kalau kita tak sayang kepada ulama, sayanglah kamu kepada orang yang sayang kepada ulama. Untuk apa? Untuk kamu punya harapan akan dimasukkan juga akhirnya ke dalam syurga. Bila mana ini yang diberi satu nasihat dan kata-kata hikmah, kita rasa ya Allah rugilah. Kalau kita hanya duduk di jauh, hanya melihat, mendengar apa yang Ustaz Ismail Kamus menceritakan dalam kuliah. Tapi kalau katakanlah dalam hati saya lah, satu hari nanti one day dapatlah aku ni, bukan setakat dengar ceramah Ustaz Ismail Kamus dengan kaset-kasetnya, tetapi aku nak juga bersalam dengan Ustaz Ismail Kamus. Alhamdulillah, akhirnya kita minta doa dan sebagainya. Kita minta supaya Allah dekatkanlah aku dengan alim ulama. Dan tidak, orang kata tidak disangka bagaimana seorang
Orang yang macam tu, orang yang alim, tokoh ulama, boleh menelpon kita macam Ustaz Dasuki ceritakan tadi tuan-tuan. Siapa yang dah berpengalaman macam mana seorang tok guru, seorang ulama boleh telefon, boleh call. Bukan kita nak riak, bukan nak cerita riak pada malam, tapi nak ceritanya bagaimana seorang yang disebutkan tadi, orang yang very humble, orang yang tawaduk, dia boleh telefon Salim kita. itu betul Salim. Dia boleh telefon kita, Pak Mus ya. Tanya khabar Pak Mus, tanya dah makan belum. Kadang-kadang kita lama tak telefon, dia telefon Ustaz. Betul, memang Allah. Itulah amalan Allah Rabbi. dia Pak Mus, dia rasa kadang-kadang rasa sunyi bila tak ada kawan. Dia di rumah seorang-seorang. Dia telefon kita, Ustaz, apa dia Lim, jom kita makan. Baru ni 3 hari sebelum Ramadan. Saat sebelum dia meninggal dunia. 3 hari sebelum Ramadan dia telefon saya. Dia telefon, ya Lim, dia kata, jom nak makan ni macam mana? Saya kata, Ustaz, apa dia, kita PKP Ustaz, tak boleh nak keluar ni. Bahaya ni Ustaz. Tapi dia tu mengajak tu, dia rasa macam lama tak jumpa ni, rindu dengan kita. Dah biasa sering ya saya bawa minyak yang apa dia dalam tong-tong minyak yang saya bawa untuk dia ruqyah, dia jampi di rumah dia. Memang bila dia menjampi ni, dia memang dia fokus lah ya. Bila dia jampi tu pun hampir lebih daripada setengah jam dia jampi untuk betul-betul kesungguhan ya bagi yang berhajat dan sebagainya. Bila selesai daripada jampi pun begitulah, dia pun tak lokek untuk nak menceritakan pengalaman dia dan nak menyampaikan ilmu-ilmu dia. Bila kita tanya pun dia akan jawab, dan itulah kemesraan dengan kita ni. Kita pun anggap itulah sebagai ayah kita. Saya rasalah yang saya tak buat sampai ke bilik idea saja yang saya tak pernah masuk sekali dengan dia, itu je. Nak cerita kasutnya kita pakaikan, wheelchairnya kita tolakkan, papahnya masuk dalam kereta, kadang-kadang berdua dengan dia, kadang-kadang ada sahabat yang lain bersama. Dan itulah tadi, dia suka berjamaah. Dia suka berjamaah, dia tak suka makan seorang-seorang. Itu antaranya. Dan ini kenangan, saya rasa kenangan yang cukup istimewa lah bagi kita yang dapat merasai hidup kita boleh mendekati seorang tokoh, guru, ulama yang hebat yang kita sanjungi tuan-tuan sekalian. Dan saya yakinlah yang sahabat-sahabat yang lain mungkin lebih lagi keakraban, mungkin ada yang 30 tahun lebih lagi bersama dengan Ustaz Ismail Kamus. Bagi saya, walaupun hampir 20 tahun lah begitu, lebih kurang yang akrabnya 20 tahun, kita rasa macam tu punya hubungan. Kita tak akan lupa ya dengan apa yang dilakukan kepada kita, dengan apa dia orang kata dia punya begitu menjaga kita dan mengambil berat kita tentang sihat badan, sakit demam apa semua. Dan itulah di antaranya, dia selalu menghubungi. Bila orang yang dia rapat ni tuan-tuan sekalian, Pak Mus ya, biasanya dia akan hubungi, dia akan call, dia akan hubungi, dia akan call, dia akan ingat. Itu di antaranya, dia akan tengok nombor telefon, dia akan. Sebab itu kita pun ya, daripada pagi kadang telefon malam, dia tahu dah nombor yang mana keluar, dia tahu yang biasa dengan dia akan angkat. Bukanlah kata maksudnya dia seronok bila mana ada sahabat-sahabat dia, bila lama tak jumpa, bila lama tak panggil dia, tak call dia, dia akan merungut juga. Lama hilang ni ke mana ni? Itu di antara. Sebab itu tuan-tuan, saat bila mana saya dapati dia dalam keadaan kritikal di hospital HKL, daripada Ipoh, saya naik kereta, saya seorang-seorang daripada Ipoh ke HKL, semata-mata kita tadi katakan, ini bapa aku sendiri. Aku mesti datang sekalipun dalam keadaan PKP. Kenapa? Kerana aku sayangkan Tok Guru. Aku sayangkan ulama. Aku sayangkan marhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Tok Guru yang kita sayang. Walaupun kita tidak sealim Tok Guru kita. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan dapat kita berjasa memakaikan kasut kepada kaki Tok Guru pun, tuan-tuan, menjadi suatu keistimewaan yang cukup seronok. Ini antara Ustaz Dasuki. Pengalaman yang kita rasa seronok walaupun memakaikan selipar kepada Tok Guru kita. Bagaimana Pak Mus yang banyak juga pengalaman menceritakan tentang bagaimana menyantuni ulama Tok Guru yang saya juga menyaksikan Pak Mus dan juga sahabat-sahabat yang lain. Itulah Ustaz Dasuki antaranya. Yang kenangan banyak kalau nak ceritakan tentang keseronokan kita yang kita bila mana bersama dengan seorang tokoh ulama kita rasa selalu terlalu gembira sampai sekarang hati kita. Yang saya sebut juga, ya Allah, dengan isteri dan juga keluarga. Macam manalah seorang ulama yang dah tak ada dah, kita nampak nak ada seperti mana ulama-ulama yang dah pergi meninggalkan kita.
yang ada inilah ya. Mungkin nak orang kata makan masa lagi nak jadi sebagaimana tokoh-tokoh yang hebat seperti mana yang telah Allah ambil mereka daripada dunia ni. Mudah-mudahanlah ya penggantinya insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk menyelamatkan ummah, masya-Allah. Itulah Ustaz Razki di antara lebih kurang pengalaman. InsyaAllah. Memulakan mendedahkan di sebalik apa yang ada pada sosok tubuh Tuan Guru kita, Allah yarham Datuk Ismail bin Kamus ini sendiri. Malam ni kita ramai di kalangan sahabat-sahabat dia nampak Datuk Ismail Kamus di kaca-kaca TV ataupun dia nampak Datuk ini di pada wajah-wajah skrin-skrin yang dipaparkan dalam bentuk lawak dan kuliah dan sebagainya. Tapi sebenarnya sosok tubuh ini kalau dia dengan orang ramai, dia akan dalam keadaan yang dia cukup mesra dengan masyarakat. Saya nampak demikian. Bahasa-bahasa yang dituturkan pun indah-indah dan lawak-lawak dia pun memberi satu pengajaran dalam hidup kita. Tapi dengan sahabat-sahabat dia jauh lebih istimewa. Saya dapati bahawa Allah yarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ni, dengan sahabat dia tak akan terlepas untuk makan bersama. Dia akan mengajak untuk makan. Makan menjadikan satu cara di kalangan mereka. Saya ingat lagi waktu mana saya bermusafir nak pergi ceramah bersama dengan beliau ni. Allah yarham ini. Bila nak pergi ceramah tu, dia sebut, lapar lah rasa. Dia sebut demikian. Kita kata, jangan bimbang untuk dekat sana nanti ada disediakan makanan. Dia jawab terus. Dia kata, tak tentu lagi, dia sebut. Rezeki kita tak tentu lagi dekat sana, dia sebut. Rezeki yang betul kita di dalam perjalanan ini. Mari kita berhenti dahulu. Ni maknanya dia ajak makan terlebih dahulu. Makan. Kita kata dah pukul 3 ni nanti orang tunggu. Orang tunggu kita jangan risau. Yang penting kita makan dulu. Dia sebut demikian. Makan ni yang menyebabkan kita terasa sangat dengan Allah yarham ini. Sebab saya belajar daripada dia ni tentang makanan ini. Dia duduk makan dengan sahabat-sahabat ini. Dia banyak bercerita tentang mengenai agama. Bila dia dapat duduk makan, dia akan rasa di sinilah peluang untuk dia nak merapatkan. Dan kalau kita perhati dalam cara Rasulullah diajar oleh Allah pun berdakwah melalui makanan. Melalui makanan. Bila makan, menyebabkan manusia ni jadi semakin rapat. Allah yarham ni, kita sebut, Datuk makan banyak-banyak ni tak pantang ke? Kita sebut. Dia akan jawab, yang mati tu ramai pantang juga, dia sebut. Dalam lawak dia tu, menyebabkan kita ni pun fikir, bagus juga. Kemudian, yang dia sebut tu, dia kata jangan risau, makan, dia tu, ubat ada kan dia sebut. Dan ni satu cara beliau untuk merapatkan kita dengan sahabat-sahabat ni. Dan hari ni alhamdulillah, malam pertama beliau berada di barzah ini, sebagaimana kita bergembira dengan ketaatan yang telah ditunjukkan oleh beliau, contoh-contoh qudwah selain daripada yang disebut oleh Ustaz Halim sebentar tadi, zikir-zikir. Dia pesan banyak kali pada kita, segala benda yang dalam hidup kita jangan tinggal zikir. Zikir, doa ni kekuatan. Saya belajar tentang zikir ni, zikir melalui jari-jari ni. Dia yang sebut, dia yang ajar. Dia sebut pada saya, dia kata Ustaz baca zikir tu, Ustaz sebut ni subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah ni dia kata nanti di akhirat nanti bercahaya ni jari-jari yang ada ni, jari-jari kita ni. Bila kita ambil wuduk, kita baca doa, kita ambil basuh tangan, baca doa. Dia sebut demikian. Semua ni akan bercahaya di akhirat nanti. Saya tanya dia, kadang-kadang ditunjuk tangan dia kepada orang-orang sakit, misal contohnya. Orang sakit tu nampak macam kelam kabut sikit tengok dengan tangan dia ni. Saya pernah tanya dia, kenapa Datuk buat macam ni sehingga kan dalam keadaan sebegini sekali? Orang dia kata, alhamdulillah ni hasil daripada wirid-wirid dan bacaan-bacaan doa yang kita sentiasa baca menguatkan pada kita. Dengan Ustaz Halim Dem tentu ada lagi minyak wangi ataupun yang sempat dibaca oleh beliau tersebut. Silakan Ustaz. Baik, ini di antara produk minyak wangi Rehanah Syifa. Nama Rehanah Syifa ini pun sebenarnya Ustaz Datuk Ismail Kamus yang mencadangkan, dia yang beri idea. Cuma saya kata, Ustaz boleh tak nak buat produk minyak wangi Syifa? Dan apa pandangan Ustaz? Jadi Ustaz Ismail Kamus almarhum menyatakan
saya mencadangkan Lim, dia kata kita buat minyak wangi yang namanya minyak wangi Raihanah. Raihanah ni wangi-wangian, Raihanah Syifa. Jadi minyak ni memang saya import daripada tanah Arab Dubai, dan alhamdulillah dah 10 tahun saya bersama dengan Ustaz Datuk Ismail Kamus mengasaskan berdua minyak Raihanah Syifa ni, yang di mana minyak ni sudah seluruh negara sampai. Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, ke Indonesia, dan sudah sampai ke Eropah di Belanda. Nak kira yang 10 tahun ni, lebih daripada ratus ribu dah. Lebih 100 ribu dah botol minyak ni yang telah laris, yang dipasarkan dengan izin Allah, alhamdulillah. Dan di antara ringkas yang nak sebut, khasiat minyak ni dengan syifa, dengan ru'yah Ustaz Datuk Ismail Kamus, berjaya memulihkan pesakit-pesakit yang ada masalah gangguan, umpamanya gangguan makhluk halus, jin, yang ada masalah santau, sihir, saka, ain histeria, dan macam-macam lagi lah. Yang ada minum minyak ni beberapa titik masuk dalam air suam, keluar dengan apa dia muntah darah dan bahan-bahan santau dari dalam perut. Ada yang rumahnya gangguan, ada yang kedainya gangguan, ada yang busung perut. Dengan izin Allah, 3 hari yang dipakai minyak Raihanah Syifa ni dengan berkat doa Ustaz Datuk Ismail Kamus, tuan-puan sekalian, alhamdulillah surut daripada busung yang dikaitkan dengan sihir. Dan begitu jugalah, ada yang tak boleh tidur setahun lamanya, dengan izin Allah elok. Ini jenis-jenis gangguan dan banyak lagi lah. Umumnya macam-macam masalah gangguan. Setakat ni saya nampak banyak testimoni ribu daripada pengguna-pengguna minyak Raihanah Syifa ni berjaya dipulihkan. Yang kedua, untuk anak-anak, untuk pelembut hati, penerang hati, untuk apa dia penguat hafalan pun dengan izin Allah dah banyak testimoni. Termasuklah anak-anak kecil yang kerap siang malam menangis, bayi-bayi dan sebagainya. Dan juga terbaik untuk yang belum jodoh. InsyaAllah mudah-mudahan yang belum jodoh buat mandi dengan minyak ni. Dah ada testimoni dah. Dengan izin Allah dah jodoh dah dengan izin Allah. Itu yang belum jodoh dah jodoh. Yang dah jodoh nak jodoh sekali lagi. Itu pun dia insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan. Ikhtiar. Kemudian yang ketiga, ada yang masalah suami isteri. Yang nak bercerai, tak jadi bercerai. Ada yang masalah apa dia gangguan juga pada suami isteri. Sihir pemisah umpama. Berjaya dipulihkan. Dan juga ada masalah yang mati pucuk. Orang Singapura 6 tahun mati pucuk, tuan-tuan. Testimoni pertama orang Singapura mati pucuk dengan izin Allah. Ru'yah apa dia syifa daripada Ustaz Datuk Ismail Kamus. Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah berkat doa Ustaz kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan begitu juga, tuan-tuan, ada yang stroke, paralyzed, lumpuh separuh badan, penagih dadah, ada yang migrain, buasir, kemudian fibroid bagi wanita muslimah. Dengan izin Allah banyak membantu dah. Penagih dadah boleh diselesaikan juga dengan minyak Raihanah Syifa. Buat mandi dengan izin Allah. Alhamdulillah. Begitu juga yang testimoni dalaman. Boleh buat minum 2-3 titik dengan iswam. Testimoni yang terbaru saya, kanser usus tahap 3, tuan-tuan. Di Shah Alam. Kanser usus tahap 3. Dia minum lebih 10 botol. Dengan izin Allah, doktor mengesahkan normal dah. Kanser ususnya telah pulih sepenuhnya. Dan juga ada di Kulim, Kedah. Hati dengan paru-paru dia rosak. Kemudian ada yang apa dia demam yang terlalu panas, dengan izin Allah elok dalam keadaan dia lama dia tak bekerja, dengan izin Allah dia minum minyak ni. Dan begitu juga buat apa dia batu karang yang diminum minyak ni, tuan-tuan, lama-lama batu karang dipecah. Tapi yang kritikal semuanya lebih daripada 10 botol mereka amalkan. Macam fibroid wanita-wanita dia pakai 20 botol. Itu di Lumut Perak yang saya dapat testimoni. Dan termasuklah yang nak mudahkan bersalin, kemudian apa dia yang ada masalah senggugut, yang apa dia ada masalah zuriat umpamanya, cuba ikhtiar untuk dapatkan zuriat, cuba ikhtiar minyak ni, insya-Allah mudah-mudahan. Dan banyak lagi lah. Itu sebahagian yang saya sebut di antara yang saya sendirilah, yang saya dah 10 tahun. Selalu sering saya dapat testimoni baru, saya bagi tahu pada almarhum. Saya kata, Ustaz, ada testimoni baru Ustaz. Macam ni Ustaz rasa ya ke? Alhamdulillah. Ini antaranya. Tapi itulah antaranya tadi. Ustaz ni jenis orang yang dia bukannya jenis rasa macam nak riak, sombong ke. Oh ya ke? Hebat aku ni, tak ada. Dia ustaz ni orang yang tawaduk tadi. Maknanya dia pasrah, maknanya dia usaha ikhtiar. Maka Allah yang menyembuhkan. Dan dia tak pernah tanya pun dari sudut ringgit, uang, mana bahagian aku, tak ada. Itu pula saya dengan ustaz. 10 tahun dengan minyak ni, ustaz langsung tak pernah minta duit dengan saya. Saya bagi tu kira ustaz ambil. Berapa saya bagi ustaz ambil. Saya tak pernah pun nak terfikirlah aku ni nak buat tipu dengan ustaz, tak. Kita ikhlas, ustaz ikhlas berjampi ataupun ru'yah, tuan-tuan. Sebab itu keberkatan minyak Raihanah Syifa ni sudah 10 tahun usia di pasaran, bertahan sampai ke hari ini. Siapa yang berhajat, insya-Allah minyak ni ada lagi. Saya
Alhamdulillah, Bacaan ni. Datuk Syifuat. Saya pun sebelum apa dia lah, kita tengok keadaan keuzuran Datuk. Saya fikir tak apalah, saya beli minyak ni dengan jumlah yang banyak. Saya nak buat stok mungkin tahan untuk setahun dua lagi. InsyaAllah ada stok untuk setahun dua lagi. Saya dia minta Ustaz Datuk sebaik kamus, Allah yarham, supaya banyakkan untuk Syifuat ni. Mungkin tak tahulah ya, sama ada kita ni ada ke lagi tidak umur. Dengan izin Allah tuan-tuan, stok insyaAllah setahun dua boleh tahan lagi lah ada pada saya. Lepas tu saya rasa tak adalah minyak ikut dengan ketiadaan Ustaz Datuk Ismail Kamus. Jadi minyak ni saya jual dengan harga promosi Ramadan ni, beli 2 botol RM50, 4 botol RM100. Ada yang beli sampai 20 botol, ada yang 50 botol. Tapi kalau beli sebotol RM30. InsyaAllah saya boleh post di bulan Ramadan ni, PKP ni dah banyak dah beratus-ratus dah orang yang dia minta dan juga order dengan saya. Dan malam ni insyaAllah siapa yang berhajat boleh hubungi saya, WhatsApp saya di talian 012-270-1066. Mungkin sahabat dia media ada membantu untuk menaikkan nombor telefon saya untuk mendapatkan minyak wangi yang Rahana Syifa yang telah disyifa oleh Ustaz Datuk Ismail Kamus. Di talian 012-270-1066. InsyaAllah boleh di WhatsApp saya untuk dapatkan minyak ni. Saya akan post, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Mus kerana kita telah berbicara sejam kita berbicara ini, dan mudah-mudahan pada saat yang baik ini Allah jadikan kuburan Allah yarham di antara taman pada taman-taman syurga, dan beliau berada pada saat yang paling bahagia bertemu dengan janji yang telah dijanjikan oleh Allah padanya. Mari kita sama-sama mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada doa ini menjadikan kebaikan yang berterusan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini kami berada pada malam pertama di barzahnya Allah yarham Tuan Guru kami Datuk Ismail bin Kamus. Ya Allah, jadikanlah kuburannya di saat ini ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah. Jauhkanlah ia daripada diazab, dan jauhkanlah kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Munkar dan Nakir, kami pohon pada kamu, berlemah lembutlah dengan hamba Allah ini, kerana ia telah menjadi hamba-hamba yang saleh di waktu mana hidup di atas dunia dahulu ya Allah. Kami bersaksi kepadanya ya Allah. Kami bersaksi dengan amalannya ya Allah, menjadikan kami di kalangan hamba-hamba kamu yang mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar dijauhkan hamba Allah ini ya Allah daripada sengatan kalajengking, sengatan ular-ular yang sedang bergerak dalam kubur itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kuburnya di antara keluasan sehingga ke syurganya ya Allah. Angkatkanlah darjatnya di kalangan illiyin ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan hamba-hamba kami yang saleh ini ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, juga kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah juga dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa tutup guru kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah di antara pewaris ulama ya Allah. Sekiranya kami tidak dapat menjadi pewaris Nabi ya Allah. Ya Allah, itu kami jadikanlah kami sentiasa mendekatkan diri kami kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Pak Mus kerana sudi pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita insya-Allah. Baik, Qul qul ya za astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan Allah rahmati Pak Mus. InsyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Lepas operation bapa anak ni anak itu balik. Ke salam. InsyaAllah.
Assalamualaikum. Salam. Jangan goreng ke aku nanti. Remeh. Remeh mana? Mana? Iman. Oh. Banyak kau Dia kan, buat.